di negara kita, yang mana ada masjid merata-rata, masjid sekeliling, yang mana bila time saya nak solat maghrib semalam, surau dikunci. Saya turun di LRT, surau di Mangga. Kemudian sukarnya masa tu nak cari dan solat di fitting room, saya teringat rupanya di negaraku yang tercinta, apabila Allah sebut kun fayakun, maka jadilah. Dalam keadaan kita ada banyak masjid, kita ada banyak surau, kita ada limpahan tempat. Tetapi sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, solat, sebelum solat kita bermula dengan apa? Kita bermula dengan wuduk. Kita bermula dengan wuduk. Sama ada wuduk ataupun azan. Kadang-kadang ada orang ambil wuduk dulu, dia tunggu azan. Ada orang dengar azan dulu, barulah wuduk. Jadi bab azan dengan wuduk ini saya nak sentuh sepintas lalu saja, sepintas lalu. Sebab kita nak pergi kepada bab solat yang khusyuk dan bagaimana nak indahkan solat kita. Bagaimana nak indah, bagaimana nak rasa manis solat, bagaimana nak membangkit rasa di dalam solat. Subhanallah. Jadi sekarang saya sentuh bab wuduk dulu. Wuduk ni pun tak boleh nak deep sangat, tak boleh nak dalam. Sebab kalau nak bincang pasal wuduk, 2 jam saja bab wuduk. Masya Allah. Wuduk kita tahu adalah syarat sah salat. Syarat sah salat, bukan syarat wajib salat. Syarat wajib salat, Muslim, baligh, berakal. Muslim, baligh, berakal, bersih daripada hadas. Itu syarat wajib salat. Seseorang yang Muslim, seseorang yang berakal, seorang dah baligh, kemudian dia bersih, dia tak ada haid, dia tak ada nifas dan sebagainya. Ini mereka yang wajib solat. Solat ni berbeza dengan puasa. Puasa kalau orang tak mampu, orang sakit, dia gugur kewajipan puasa. Tapi kalau melibatkan solat, sakit macam mana pun wajib solat. Selagi mana akal dia ada. Walaupun tengah dalam ICU. Dalam ICU, dia tak boleh gerak apa-apa. Mata pun tak boleh buka. Tapi doktor kata, dia memang tak boleh buka mata, tapi dia boleh dengar apa kita cakap. Memang tubuh dia dah collapse, tapi dia boleh dengar. Dan dia boleh bagi signal dengan jari dia. Contoh, orang tengah koma. Okey, kalau kita kata, kamu dengar, angkat jari, dia pun angkat. Okey. Okey, insyaAllah kita solat dia pun angkat. Maksudnya ya. Solat ni, selagi mana ada akal, walaupun sakit tenat macam mana pun, dia tetap wajib solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, bila sebut syarat wajib solat, itu syarat dia. Cukup syarat wajib solat. Kemudian di sana ada syarat sah solat. Dan kedua-duanya adalah perkara yang berkaitan dengan sebelum solat. Perkara yang berkaitan dengan solat, ini namanya rukun solat. Yang 13 rukun solat tu, ia bermula daripada takbiratul ihram, berakhir dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun. Tapi sebelum solat, kita ada syarat wajib solat. Kedua ada syarat sah solat. Syarat sah solat apa dia? Masuk waktu baru solat. Kalau dah solat, kemudian baru dengar azan, tak sah solat, ulang balik solat tu. Masuk waktu syarat sah solat. Yang kedua syarat sah solat menghadap kiblat. Yang ketiga syarat sah solat berwuduk. Yang keempat syarat sah solat adalah bersih daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Kemudian yang kelima syarat sah solat adalah menutup aurat dengan sempurna. Cukup syarat sah solat ini baru sah solat. Nampak tak? 5 perkara tersebut boleh tulis ya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, kena pastikan settle sebelum solat. Hadap kiblat yang betul. Tutup aurat dengan sempurna. Semua bersih daripada hadas. Pakaian kita bersih pada hadas, sejadah bersih pada hadas, tempat kita solat juga bersih daripada hadas. Subhanallah. Saya nak cerita semalam, saya nak solat maghrib. Semalam saya ada rakaman tazkirah malam Jumaat yang disiarkan oleh Esro Ausis dengan Datuk Kazim. Tazkirah tu, rakaman tu habis pukul 6 petang. Habis pukul 6 petang. Selepas 6 petang saya ada mesyuarat di satu tempat. Mesyuarat di satu tempat area berdekatan dengan KL Central. Bila masuk waktu maghrib, sebelum 5 minit sebelum pukul 7, saya dah susah hati nak cari tempat solat. Jadi saya nampak ada mall. Mall tu nama apa? KL Central tu. Apa nama tu? Yang dekat LRT tu. Saya nampak mall, saya kata bang kita masuk dalam mall lah. Mungkin dalam mall tu ada tempat solat. Tuan-tuan puan-puan tahu tak, saya naik daripada satu tingkat ke satu tingkat untuk cari tempat solat. Sebab surau ditutup rapat sebab PKP ni. Mall tu buka. Nama apa mall tu? Glamour lah tengah-tengah bandar KL tu. Bukan Sogo, yang tempat LRT tu. Tempat utama tu, KL Central, tengah Central ni. Lepas tu mall tu tutup.
Kemudian orang mall kata, puan, sebab kita pakai mask kan, orang tak tahulah ustazah ke siapa. Dia kata boleh pergi LRT, LRT ada surau. Saya pun pergi dekat surau, surau pun dikunci. Kemudian ditulis notis. Lepas tu saya kata, ya Allah, sekarang dah pukul 7 suku. Dah masuk maghrib dah ni. Dah 7 suku, lepas tu cari ni. Dan saya pergi ke satu premi nak tumpang solat. Saya minta, boleh tak dek, akak nak tumpang solat? Boleh tak nak tumpang solat? Sebab surau semua tutup. Lepas tu sampailah saya di tempat salah satu kedai jual baju. Lepas tu saya minta dengan adik tu, dek, boleh tak akak nak tumpang solat? Akak dah ada wuduk. Saya nak bagi tahu sekarang betapa sukarnya orang Islam. Saya tak tahu kalau orang yang tak kuat nak cari tempat solat, kalaulah di LRT tu tutup tempat solat, mungkin ramai dalam tempoh PKP ni orang yang tak solat. Yang tinggal terus solat. Sebab surau tak dapat solat, kat LRT tak dapat solat, balik kerja tak boleh solat kat LRT, sampai kat rumah dah lepas waktu maghrib. Saya tak tahu ramai mana yang terlepas waktu solat. Jadi kita ni pergi ke satu tempat, dek, boleh tak nak tumpang solat? Maaf kak, tak boleh sebab tempat ni ada CCTV, nanti bos saya tengok. Tak dibenarkan orang lain masuk kawasan kami ni. Lepas tu sampailah kat tempat ni, tempat jual baju. Lepas tu saya minta. Saya kata, dek, akak nak tumpang solat. Maaf kak, sekarang ni ada CCTV, tempat solat tu tempat pekerja je. Akak tak dibenarkan masuk. Lepas tu saya kata, dek, tolonglah bagi akak mana-mana ujung-ujung ke, tepi-tepi ke, akak nak solat mana-mana sudut. Maksudnya walaupun tempat tu lalu lalang ke, tapi akak nak solat. Kita takkan nak solat tengah jalan, tak boleh, itu makruh. Antara tempat makruh kita solat di pertengahan jalan, walaupun boleh, tapi makruh. Sebab boleh mengganggu lalu lalang, orang tu melihat kita dan kita tumpuan untuk khusyuk pun tak boleh. Akhirnya bila dipujuk-pujuk, adik tu benarkan. Dia kata, kak, akak boleh solat tapi dalam fitting room. Dalam fitting room. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, subhanallah, saya rasa masa tu macam nak menangis. Saya kata, ya Allah, sampai tahap ni musibah ini menguji umat Islam untuk jaga solat. Saya semayang dalam fitting room, kemudian dia bagi saya pinjam sejadah sebab dia kata dalam fitting room je tak ada CCTV. Jadi bos dia tak tahu, mungkin bos dia Chinese ke apa. Jadi saya semayang, suami semayang dekat sebelah dalam fitting room. Dan saya rasa masa tu nikmatnya solat. Ambil wuduk dekat tandas lah kan, rasa nikmatnya solat dalam sukar. Mungkin ketika kita solat dalam sukar itu bau rasa manis. Sampai masa angkat takbir tu kan rasa Allahu Akbar. Ya Allah, dalam musibah ada nikmat yang begitu besar. Dan masa tu kan saya rasa, moga-moga lepas solat saya fikir, ya Allah, moga-moga orang di luar sana tetap teguh mendirikan solat walaupun keadaan sukar untuk mendirikan solat. Solatlah di mana-mana saja. Walaupun orang tu kata, kak, kotor tu kak, dalam fitting room orang masuk dengan kasut. Saya kata, tak apa dek, tak ada najis. Adik pinjamkan akak sejadah aja. Tak ada masalah solat kat mana-mana dek. Yang penting tak nampak jelas dari sudut zahirnya tempat itu ada najis. Sebab akak tengok tak ada najis dek, dan insyaAllah tak ada najis. Jadi kita tak payah nak pergi cium-cium bau hancing ke apa, tak payah. Walaupun solat di atas tanah, walaupun solat di tempat laluan orang, kalau kita tak nampak dari sudut zahirnya najis, maka boleh. Ini dalam perihal apa? Syarat sah solat. Syarat sah solat iaitu pastikan badan kita bersih daripada najis. Seluar kita tu dek, sekeluar kita tu, saya mohon maaf kepada orang perempuan, saya nak kena sebut. Ramai orang perempuan dia solat dengan najis yang dibawa di dalam seluar kecil dia tu. Bahasanya seluar dalam tu kan. Sebelum solat, pergi tandas dulu. Bersihkan alat kemaluan kita. Mungkin ada yang dinamakan air mazi keluar. Ataupun air wadi. Air mazi ni dia keluar kerana rasa terangsang. Dia keluar je. Kemudian yang kedua, sama ada lelaki perempuan boleh keluar air mazi. Air wadi yang kita panggil keputihan. Dia keluar sebab penat ke, sebab penat lah biasanya. Kita berjalan-jalan. Yang kita nama lendir yang keluar daripada alat kemaluan tu. Para sahabat, para wanita sekalian. Apa yang keluar daripada alat kemaluan kita itu adalah najis. Walaupun perbincangan ada perbahasan tentang kedudukan perkara tersebut, yang lebih kuat ia adalah najis. Jadi sebelum solat, pergilah dulu tandas. Kalau tak ada air ke apa, kita boleh lap dengan tisu, tak ada masalah. Kemudian kita bersihkan, baru ambil wuduk. Dan seluar yang dah terkena najis tu, janganlah pakai pula. Samalah, dah bersih pakai balik. Masukkanlah dalam handbag, letak dalam handbag. Kemudian pergilah tunaikan solat. Ini adalah syarat sah solat yang perlu kita pastikan sebelum solat. Diri kita, tubuh badan kita bersih daripada najis. Tempat kita solat bersih daripada najis. Sejadah kita gunakan bersih daripada najis. Cukup. Kalau najis tu ada sebelah sejadah, tak apa. Contoh di tempat ni dah tak ada ruang dah ni. Dan kita nampak ada ruang bersih tetapi tak jauh sebelah-sebelah tu ada najis. Tak apa. Yang dipastikan wajib bersih daripada hadas adalah sekitar kita berdiri hingga sujud. Maksudnya itu wilayah ataupun kawasan solat kita. Kalau najis tu nampak adalah 1 meter ke, ataupun ni kawasan yang tak ada pilihan ni, maka kita boleh tunaikan solat di mana-mana sahaja. Tuan-tuan puan-puan sekalian,
Saya kan, masa saya solat semalam di fitting room, saya teringat kenangan kami berada di Australia. Saya pernah duduk di Australia beberapa tahun ikut suami saya sambung PhD masa tu dalam bidang chemical dia. Jadi kami bila di Australia pergi ke mana-mana, tempat solat kita kalau di shopping complex memang di fitting room. Orang non-Muslim di sana dia bagi kita kebenaran untuk solat. Kita ambil wuduk di tandas, kemudian kita solat di fitting room. Mereka dah faham kalau orang Islam minta saya nak tumpang solat, dia akan tunjuk fitting room. Kita boleh solat di fitting room. Dan saya masa tu rasa, saya kata, ya Allah, inilah bila duduk di negara bukan Islam, sukanya nak solat, kena solat di fitting room. Sebab itu semalam bila saya solat di fitting room, di negara kita, yang mana ada masjid merata-rata, masjid sekeliling. Yang mana bila time saya nak solat maghrib semalam, surau dikunci. Saya turun di LRT, surau di mangga. Kemudian sukarnya, masa tu nak cari dan solat di fitting room, saya teringat rupanya di negaraku yang tercinta, apabila Allah sebut kun fayakun, maka jadilah. Dalam keadaan kita ada banyak masjid, kita ada banyak surau, kita ada limpahan tempat. Tetapi sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita tetap teguh mendirikan solat dalam apa jua keadaan? Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah.